الحمد لله القائل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون muslimin yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dengan melaksanakan segala suruhannya serta meninggalkan segala larangannya. Khutbah hari ini adalah bertajuk Dadah dijauhi, keluarga dirahmati, negara harmoni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, isu dadah merupakan isu yang serius dalam negara kita kerana impaknya bukan sahaja kepada individu terlibat, malah mampu memusnahkan sesebuah keluarga, mengganggu keharmonian masyarakat dan melumpuhkan negara. Lantaran itu, dadah telah diisytiharkan sebagai musuh utama negara sejak tahun 1983. Ini kerana penyeludupan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah memberi ancaman besar kepada sistem sosial, ekonomi dan keselamatan negara. Oleh itu, kita semua perlu berganding bahu dan bersepakat untuk memerangi dadah hingga ke akar umbi. Sesungguhnya penyalahgunaan dadah adalah dilarang dari segi syarak dan undang-undang negara. Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI yang bersidang pada tahun 1981 dan 2006 telah memutuskan bahawa penyalahgunaan dadah dan semua aktiviti yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah seperti menanam, memproses, memiliki, menjual, mengedar, membeli atau membenarkan premis digunakan untuk bersubahat dengan penggunanya adalah diharamkan. Pengharaman ini kerana ia boleh mendatangkan mafsadah yang lebih besar dan pelbagai kemudaratan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara seperti menipu, menzalimi, memaki hamun, mencederakan, bahkan ada yang sanggup membunuh. Pengharaman ini juga adalah untuk menjaga akal dan menutup jalan-jalan kemusnahan yang boleh menyebabkan kerosakan diri, kehancuran keluarga dan kemusnahan negara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 195 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, realitinya pada hari ini jumlah individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah semakin meningkat. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK melaporkan bahawa sehingga September 2022 jumlah penagih adalah sebanyak 129,092 orang. Dari jumlah ini 83,4%
atau 107,633 orang adalah beragama Islam. Laporan sebuah akhbar bertarikh 31 Mei 2023 menyebutkan bahawa masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia berusia 19 sehingga 39 tahun membimbangkan kita apabila direkodkan sebanyak 500,353 individu terpalit dengan barang haram ini sejak 5 tahun yang lalu. Manakala kajian Institut Keselamatan Awam KDN bersama UTM tahun 2023 pula mendapati dalam tempoh yang akan datang bahawa negara akan merekodkan 2.5 juta penagih dengan purata penggunaan 319,400 kilogram dadah yang dianggarkan bernilai 16 bilion. Lebih parah lagi, laporan satu akhbar pada 10 Julai 2023, dadah dijual semurah RM18 menerusi laman web gelap. Muslimin sekalian, marilah kita renungkan bersama. Apakah yang akan berlaku sekiranya jumlah ini semakin hari semakin bertambah? Isu yang lebih serius apabila anak-anak terbiar dan terlibat dengan penagihan menyebabkan keluarga terancam dan masyarakat berantakan. Peningkatan jumlah penagih dadah ini amat membimbangkan yang boleh merosakkan generasi masa depan. Ibu bapa dan anak-anak yang terlibat dengan masalah penagihan dadah akan mengalami tekanan emosi seperti merendah diri, kemurungan dan merasa diri disisihkan. Kesan buruk daripada penagihan ini menyuburkan kes-kes pembunuhan. Sebagai contoh, pada tarikh 16 Januari 2022, kita dikejutkan dengan peristiwa seorang ibu telah dipenggal kepalanya oleh anaknya yang disahkan positif dadah. Inilah antara kesan buruk akibat penyalahgunaan dadah. Pembunuhan yang berlaku menandakan suasana kehidupan masyarakat tidak sejahtera dan menakutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan akan terjadi salah satu keadaan akhir zaman, iaitu berlaku pembunuhan yang mengerikan dan amat berleluasa yang diperingatkan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabuz zaman wa yankusul amal wa yulqas syuhu wa tazaharul fitan wa yakthurul harju." Qalu ma wa mal harju? Qala al-qatlu wal qatlu. Masa berlalu pantas, kurangnya amal saleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicampakkan sifat bakhil dalam hati manusia. Keluarnya fitnah di sana sini, banyaknya al-harju. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah itu al-harju?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Dahsyatnya pembunuhan dan pembunuhan yang banyak." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dikasihi Allah, pihak AADK sentiasa berusaha dan tidak berputus asa untuk melaksanakan pencegahan, penguatkuasaan dan merawat pulih individu penagih walaupun sudah hampir 40 tahun lamanya. Usaha-usaha ini tidak boleh dilaksanakan sendirian. Semua pihak mesti memainkan peranan dengan ikhlas dan bertanggungjawab dalam memastikan masyarakat bebas daripada dadah. Bantulah individu yang terlibat dengan memberi sokongan moral agar mereka segera mendapatkan rawatan dan pemulihan. Kita perlu menerima dan jangan sekali-kali menyisihkan mereka yang telah pulih, kerana mereka juga mampu memberi sumbangan kepada masyarakat. Ibu bapa perlu lebih serius dalam mendidik anak-anak dengan menekankan kepada nilai keimanan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.
sentiasalah memantau aktiviti anak-anak di samping memohon rahmat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak tidak terbabit dengan apa sahaja yang menjerumus kepada ketagihan dadah. Penghayatan nilai agama dalam keluarga adalah diutamakan untuk membentuk anak menjadi manusia beriman, berakhlak Islam dalam kehidupan seharian. Allah mengurniakan kebaikan dan kesejahteraan kepada ibu bapa yang berjaya menjaga anak-anak dengan amalan-amalan Islam dan terselamat dari ketagihan dadah. Kebaikan dan kesejahteraan ini adalah rahmat Allah, bukan sahaja di dunia beroleh keluarga bahagia, malah di akhirat. Ibu bapa dan anak-anak akan dihimpunkan bersama menikmati keindahan dan keseronokan di dalam syurga, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Tur ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Yang bermaksud mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami selalu merasa cemas takut daripada berlakunya derhaka Allah kepada kami. Maka Allah mengurniakan kami rahmat dan taufik-Nya serta memelihara kami dari azab neraka. Muslimin yang berbahagia, antara pengajaran daripada khutbah pada hari ini yang boleh dijadikan pedoman dalam hidup kita adalah yang pertama, umat Islam perlu sedar bahawa apa saja aktiviti penyalahgunaan dadah adalah diharamkan dalam Islam kerana membawa kepada kemudaratan diri di dunia dan azab di akhirat kelak. Yang kedua, umat Islam hendaklah beriman dan berakhlak mulia serta sentiasa berdoa kepada Allah memohon rahmat dan taufik-Nya supaya terhindar daripada terjebak kepada ketagihan dadah. Yang ketiga, pemimpin, anggota masyarakat dan ibu bapa akan dipersoalkan di akhirat kelak jika membiarkan rakyat dan anak-anak terdedah kepada kebinasaan dan kemusnahan dalam hidup mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak mendahaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Marilah pada hari Jumaat yang penuh barakah ini kita memperbanyakkan salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana saranan Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شريف الدين إدريس الشيخ الحاج ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز الشيخ الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمن الشيخ ابن السلطان شريف الدين إدريس الشيخ الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أت أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami ya Allah antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhkanlah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami ya Allah kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة